Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Pengurusan hutan yang lestari memainkan peranan yang amat penting di dalam mengimbangi kepentingan hutan dari aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ketidakpatuhan kepada garis panduan dan peraturan di stesen-stesen minyak mendedahkan kepada risiko berlakunya insiden yang tidak diingini. Status harian normal baharu COVID-19. 4 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 308 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 82.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 56.4%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 76.8%. Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dana hari ini menerima sumbangan sebanyak RM262,712 hasil kutipan perkhidmatan pesanan ringkas SMS Brunei Prihatin bagi dana berkenaan tahun 2021-2022. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sumbangan tersebut diterima oleh Yang Berhormat Pihin Datu Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Keseri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Projek berkenaan berjalan selama 6 bulan mulai 15 Disember 2021 hingga 15 Jun 2022. Juga menjayakan projek ini syarikat DST, syarikat Progresif dan syarikat Imagine Sdn Bhd serta Jabatan Radio dan Televisyen Brunei, Jabatan Penerangan dan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Juga diadakan penyampaian anugerah insentif pelajar cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim 2022, AIPC Dana 2022, kepada 15 orang pelajar terdiri daripada anak yatim yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan tahun 2021. Anugerah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Setiap seorang menerima komputer, mesin pencetak dan wang tunai. Insentif ini memang satu anugerah yang sangat-sangat berharga bagi kami kerana kemudahan itu memang kami perlukan jual. It gives me motivation to do more, to learn more. Amat bagus kerana ia dapat memotivasikan para pelajar untuk lebih rajin. Usaha global dalam menangani kesan perubahan iklim melalui peningkatan penyerapan karbon dan mempercepatkan usaha-usaha di dalam mencapai matlamat pembangunan mampan antara teras utama kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang ditekankan oleh menteri-menteri ahli ekonomi APEC yang bertanggungjawab terhadap perhutanan semasa mesyuarat kali kelima yang diadakan secara maya. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa mesyuarat menekankan pengurusan hutan yang lestari memainkan peranan yang amat penting di dalam mengimbangi kepentingan hutan dari aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga berkata negara Brunei Darussalam akan terus meningkatkan hubungan kerjasama rapat di rantau APEC bagi memastikan hutan kekal diurus secara mampan. Juga dikongsikan pelan tindakan negara Brunei Darussalam di dalam memastikan hutan negara ini kekal utuh dan berdaya tahan melalui rancangan penggazetan hutan sebagai hutan simpan negara. Menteri-Menteri Ekonomi APEC juga bersetuju mengeluarkan kenyataan bersama
yang dikenali sebagai Chiang Mai Statement dan mengambil maklum pencapaian APEC 2020 Forest Cover Goal. Mesyuarat kali ini diadakan di Chiang Mai, Thailand. Kempen isi Selamat Rasa Selamat meningkatkan kesedaran tentang keselamatan di stesen minyak. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Setiap hari petugas-petugas di stesen minyak atau dikenali sebagai juara servis sering berhadapan dengan pelbagai cabaran semasa menjalankan tugas dan ini termasuk memastikan keselamatan di stesen minyak sentiasa terjamin untuk semua termasuk orang ramai dan pengunjung. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berkata, beberapa garis panduan dan peraturan khusus bagi melindungi para petugas telah diperkenalkan. Walau bagaimanapun ketidakpatuhan kepada garis panduan dan peraturan tersebut mendedahkan juara servis, pelanggan dan pengunjung ke stesen minyak kepada risiko berlakunya sesuatu insiden yang tidak diingini. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan demikian pagi tadi pada pelancaran kempen Isi Selamat, Rasa Selamat. Saya menyarankan bagi National Marketing dan juga pengusaha-pengusaha dan pemilik stesen minyak untuk terus memantau prestasi keselamatan di stesen-stesen minyak dan mengambil tindakan sewajarnya kepada sebarang ketidakpatuhan. Saya faham bahawa di antara cabaran-cabaran yang dihadapi di stesen minyak bukan baru. Akan tetapi kita mesti sentiasa cekal, tabah hati dan berinovasi dalam mencari penyelesaian baru. Pihak pengurusan stesen minyak menerima poster kempen bertujuan untuk mempromosi dan mewujudkan kesedaran tentang keselamatan di stesen minyak kepada orang ramai. Kempen merupakan usaha kerjasama antara Petroleum Authority Brunei Darussalam dengan syarikat pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd ke arah meningkatkan kesedaran keselamatan berterusan di stesen minyak. Bersempena kempen Isi Selamat Rasa Selamat, syarikat pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran dengan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid As-Salihin. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diisikan dengan ceramah khas yang disampaikan oleh Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan diteruskan dengan sembahyang berjemaah. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Haflul Takharuj ke-10 institut berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Kamar selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Haflul Takharuj ke-10 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. 7 graduan menerima anugerah cemerlang Diploma Aliyah Qiraat. Juga diselajurkan majlis penyampaian sijil penghargaan kepada penaja dan jawatan kuasa Haflul Takharuj ke-10. Majlis Khatam Al-Quran bagi pelatih-pelatih rekrut pasukan polis di Raja Brunei diadakan petang tadi. Majlis Khatam yang diunggahkan oleh Pusat Latihan Polis berlangsung di Dewan Banquet Mas Ibu Pejabat Polis Gadong. Majlis Khatam disertai oleh 141 pelatih melibatkan pelatih-pelatih pengambilan polis konstable lelaki Skuad 1 2021. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan bacaan tahtim. Para pelatih rekrut skuad akan menamatkan latihan kepolisan dengan upacara perbarisan tamat latihan yang akan diadakan esok di Padang Kawat Besar Pusat Latihan Polis. Selaras matlamat untuk menyatukan golongan warga emas agar terus menerajui dan menjayakan wawasan Brunei 2035, Pertubuhan Warga Emas pagi tadi menyambut ulang tahun pertubuhan berkenaan kali ketiga.
Hadir Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsalfillah, pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Selaras dengan tema Warga Mas Teguh Perpaduan, Pertubuhan Warga Mas akan menganjurkan hari terbuka Ibu Pejabat Pertubuhan berkenaan di Brakas selama 3 hari bermula 29 hingga 31 Ogos. Antara pengisian program ceramah motivasi dan riadah 100,000 langkah warga emas. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf kebajikan mu'alaf dengan kerjasama unit dakwah daerah Blyth menyerahkan bantuan enjin penjana elektrik kepada 3 orang mu'alaf Rumah Panjang Punan, Kampung Sukang, Ulu Blyth. Bantuan diserahkan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bantuan seumpama itu salah satu inisiatif Pusat Dakwah Islamiah kepada para mu'alaf yang kurang berkemampuan untuk menjalani kehidupan harian dengan lebih selesa dan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka. Penerima juga menerima bantuan membaik pulih rumah serta enjin mesin rumput, tangki dan pam air dan keperluan asas harian. Pameran Sains, Teknologi dan Inovasi bakal-bakal graduan Universiti Teknologi Brunei UTB memaparkan inisiatif, projek dan aktiviti berpotensi memberi impak positif kepada masyarakat. Pameran sempena Pesta Konvo UTB dibukakan kepada orang ramai setiap hari sehingga Selasa 30 September mulai pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Prototype ini can help to assist that clinicians to detect lah orang yang mempunyai Parkinson disease ni. I got very interested in improving and producing a more functional, a more acceptable and a more healthier version of pasta. We hope that with all this accumulated knowledge and experience from this laboratory work, Seorang lelaki warga negara Bangladesh didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan Kelmarin atas pertuduhan di bawah Seksyen 146-1 Perintah Eksais 2006 kerana memiliki rokok pelbagai jenis. Somsu Mia berumur 40 tahun mengaku bersalah memiliki 4 karton dan 1 paket rokok pelbagai jenis semasa tangkapan dibuat di sebuah rumah di Kampung Anggrek Desa. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan selepas gagal menjelaskan denda berjumlah RM5,000. Sementara itu, semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Seorang pesalah dikenakan denda kompaun kerana melanggar peraturan di bawah Akta Miscellaneous Offences 2021 di bawah Bab 12-1. Pesalah individu terbabit didenda RM500 kerana didapati meninggalkan dan melonggok bahan binaan tanpa kebenaran di tempat awam. Pesalah diberi tempoh 7 hari untuk membayar denda kompaun dan jika gagal, dia akan dikenakan denda tidak kurang RM2,000. Para pengguna Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin disaran menggunakan jalan lencongan berikutan penutupan sementara Jalan Hala ke Kota Batu esok 25 Ogos 2022 bermula 6 pagi hingga 4 petang. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya maklumkan penutupan sementara disebabkan operasi pemunggahan jentera berat di bawah jambatan. Seorang pemain Persatuan Squash and Rackets Negara Brunei Darussalam, Haji Abdul Matin bin Haji Muhammad Yusof menyertai kejohanan squash Master Dunia di Poland. Kejohanan diadakan 21 hingga 27 Ogos. Dalam perlawanan pertama, Haji Abdul Matin kalah di tangan pemain tuan rumah dan dalam perlawanan pada hari kedua kalah tipis oleh pemain dari Afrika Selatan 2-3. Bagaimanapun, Haji Abdul Matin berjaya menundukkan pemain dari Sweden dengan straight set 3-0.